Ya, Baik, sekarang, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tiba masanya sekarang untuk kita ini mengikuti segmen wawancara pada kali ini. Ya. Untuk kita mengikuti, jangan berputus asa untuk bertaubat. Narasumber kita sudah pun kita bawakan terus ke studio secara lintas langsung. Kita ni ingin membincangkan, kita perkenalkan Yang Mulia Ustaz Haji Musrisman Safari bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Iskandar sama Puan Nadira. Alhamdulillah kami di sini sehat-sehat. Ingin sebenarnya untuk mengikuti dengan lebih lanjut berkenaan tajuk kita pada hari ini. Awal tadi saya ada mengongsikan sebelum ini Ustazah Juhaidah pernah mengongsikan dalam wawancara yang sebelumnya berkenaan dengan futur. Futurannya adalah bila mana seseorang itu berhijrah tapi ada hari-harinya yang merasakan berputus asa sahaja. Jadi bertepatan dengan tajuk kita pada kali ini, jangan berputus asa untuk bertaubat. Mungkin Ustaz dapat bagi mukadimahnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Iskandar dan Puan Nadira dan para penonton dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita baru saja melangkah kepada ilal hijrah. Yani kita diselamat menyambut tahun hijrah 1445. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ni perjalanan kehidupan memang perlu diteruskan walaupun pelbagai rintangan yang kita lalui. Jadi bersempena dengan itu melihat kepada ilal hijrah. Maknanya kepada hijrah tu menuju ke arah perubahan ataupun perpindahan. Dan melihat kepada tajuk yang kita dikongsikan pada kali ini berkaitan tentang jangan berputus asa untuk bertaubat. Kenapa tajuk ini sebenarnya kita dicuba rungkai? Sebab benda ini, perkara ini seringkali berlaku setiap waktu, setiap saat, setiap hari pasti akan berlaku sesuatu yang di luar daripada pemikiran dan perbuatan kita seharian. Umpama contoh, kadang-kadang kita ni melihat sesuatu benda yang kita ni rasakan itu adalah baik. Tapi walhal sebenarnya itu indah baik ada diri kita ni. Kita ni melihat sesuatu tu, bagus orang ini. Kadang timbul terasa dangki dalam pikiran, dalam hati kita ni. Kadang-kadang kita ni perasa macam ada iri hati dalam hati kita, diri kita ni. Sebab itu perkara-perkara ini boleh mengundang kepada dosa dalam kehidupan kita ni seharian. Dan juga ada waktunya kadang-kadang ungkapan kata yang kita ni lontarkan, yang kita ni sampaikan itu boleh menyebabkan orang itu mudah terasa. Saya bila mana melihat dan meneliti perkara-perkara sedemikian, kadang-kadang walaupun orang itu kita ni lihat bukan orang yang kita ni biasalah macam orang yang bukan yang kita nampak orang yang hebat-hebat lah usulnya lah macam bertongkolok kayak bertudung tutup habis gaya kadang-kadang bersimpel-simpel tapi bila mana kita ni mengatakan sesuatu dan terdetik ataupun tersentuh di hatinya jadi menyebabkan doanya yang ada diluahkannya dalam dirinya itu boleh menjadi makbul kepada orang yang menyatakan walaupun orang itu orang yang baik. Walaupun orang itu mempunyai ilmu kaya, orang yang kita nampak hebat kaya, kewarakannya tu, tetapi kadang-kadang walaupun kita ni daripada sana boleh tampias. Sebab tu kita ni pertama sekali perlu berhati-hati apabila berkata. Sebab tu kenapa kita dikatakan sedemikian, kita sentiasa untuk memuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita muhasabahlah diri kita sebelum kita memuhasabah orang lain. Lihat dulu, nilai dulu. Sebab itu bagi saya tajuk ini perlu kita ni tanamkan setiap hari kepada diri kita ni. Baik. Pertama kali kita ni melihat sekarang ini kita ni sudah melangkah ke tahun baru. Jadi bagaimana kita ni kan membuat perubahan dan memuhasabah diri ke arah supaya kita ni jangan berputus asa. Memang untuk kita ni kan melaksanakan sesuatu benda, perjalanan yang kan kita ni lalui itu kadang-kadang bukan seiring dengan hasrat kita ni, kehendak kita ni. Jarang tu. Kadang-kadang kita ni kan mau ani jadi cuma ni. Kan mau cuma ni jadi cuma tu. Apa sebabnya? Sebabnya itulah kita ni itu apa yang
berkuasa, siapa yang berkuasa itu bukan diri kita ni, bah. Allah yang menetapkan segala perjalanan itu, namun usaha itu tetap dilaksanakan. Sebab itu bila mana kita ni melihat, jangan kita ni sama sekali berputus asa wa ima sekalipun dalam apapun bentuk perbuatan dan pekerjaan yang kita ni buat. Jadi maksudnya contoh macam tadi ya, kita ni ada kesilapan. Okey, kita ni tahu, ya Allah aku mohon kepadamu, ya Allah aku bertaubat padamu, ya Allah. Alum batah harang baru mendat sedikit mendengar cerita, tahu-tahu bergosip lagi. Makin macam-macam lagi. Jadi di sini hari ini kita ni ingat, kadang alum batah harang kita ni lupa. Ini memang berlaku. Mana-mana pun berlaku arah siapa-siapa pun. Tapi yang paling penting itulah kita ni ingatkan balik. Yang paling penting kita ni sentiasa muhasabah dan ingatkan apa yang kita ni buat ini, dan kita ni tahu yang kita ni adalah hamba Allah yang banyak dosa. Sebab itu kan dalam dinyatakan bahawanya kullu bani Adam khata. Semua anak Adam ini memang buat kesilapan. Bagi saya tidak ada manusia siapa-siapa yang membuat kesilapan. Hatta para nabi-nabi, para sahabat pun ada buat kesilapan-kesilapan. Saya ada terbaca dalam kitab satu kitab itu Taibun itu namanya Taibun. Maknanya kitab yang menunjukkan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi di sini ia memberitahu katanya orang yang melakukan maksiat itu, orang yang melakukan maksiat itunya, ia akan dapat diampunkan dan diterima dengan taubatnya. Tapi satu katanya, kalau orang itu sombong, sombong katanya, ianya tidak akan dapat diterima taubat dia tu, melainkan dia bertaubat sebetul-betulnya. Jadi bukan bermakna orang yang melakukan maksiat itu dibolehkanlah, bukan maksudnya macam itu. Tetapi diberitahu di sini, ia kedua-dua ini seiring, taubat dan kibri, sombongan itu dosa-dosa besar katanya juga. Tetapi katanya kenapa Nabi Adamnya ia buat dosa kerana melanggar perintah Allah, dan ia pun diampunkan oleh Allah dan diturunkan ke dunia. Tetapi iblis katanya kerana kesombongannya sedikit itu menyebabkannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa yang akan kita dikatakan di sini, bahawa dua perbuatan tetapi ia berbeza, namun cara penyelesaiannya adalah sama dan hampir-hampirkan sama. Okey, saya katakan di sini, okeylah kita ni kadang-kadang kita ni dah terasa, kita ni rasa aku mana ada buat dosa ustaznya, aku ada buat apa-apa, aku buat ini. Tapi dengan cakapnya ataupun sudah mengatakan ni apa? Dia sombong, ria. Mana aku mana ada ni, dah ada. Sebenarnya semua orang ada melakukan kesilapan. Betul. Yang ada kadang-kadang kita ni sadari dan kadang-kadang tidak kita ni sadari. Lebih baik orang itu faham dan tahu dirinya katanya. Lebih baik orang itu tahu yang ianya adalah banyak melakukan dosa. Nah, jadi secara kesimpulan dan sebagai mukadimah, saya pun dah jadi perasan tajuk itu ada kesinambungan yang pada yang lalu. Yeah. Okey, sebab yang saya nampak macam itu. Okey, yang paling penting secara kesimpulannya, satu, kita ni sekarang ini kan maksudnya tu melangkah kepada hijrah. Jadi dalam pada itu kita ni membuat cara langkah supaya jangan kita itu berputus asa untuk meneruskan perjuangan dalam kehidupan. Apatah lagi kita itu kadang-kadang menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Sebabnya itulah yang Allah katakan, katanya ahasiban nas, so ayat suraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kan? Maknanya tu adakah mencukupi orang ini mengatakan aku beriman, tetapi sedangkan mereka itu belum diuji. Jadi diuji ini bermacam-macam cara. Saya melihat kadang-kadang ada orang itu diuji oleh kehidupan, ada orang kena uji oleh pekerjaan, ada orang kena uji oleh perkahwinan, jodoh, semua ada kena uji barang-barang macam mana ini. Tetapi ujian itu apa penghujungnya? Adakah kita ni sabar? Adakah kita ni redha menerimanya? Adakah tidak ada jalan penyelesaian? Itu kadang-kadang. Jadi bila mana kita ni buat penelitian, setiap perbuatan yang kita lalui pasti ada jalan penyelesaiannya. Begitu juga dengan kehidupan kita ni. Sebanyak mana pun dosa kita ni di dalam hidupan kita ni
pasti kita akan melihat kemana penghujungnya. Sebab tu kadang-kadang ada orang menghukum terus-terus, katanya ni confirm masuk neraka, ni confirm masuk syurga. Tidak. Cuba kita lihat kisah. Kadang kisah-kisah ini selalu jangan ceritakan berkaitan tentang kita ni seorang yang pembunuh yang telah membunuh jiwa 99 orang. Ini selalu kita dengar. Tetapi bila mana saya perhatikan, walaupun kisah ini selalu kita ni kena kongsikan, tetapi bagaimana kita ni mengambil ibrah daripada sana. 99 orang, lepas tu ia tu kan mau bertaubat. Bila ia akan bertaubat, kerana suruhnya mana pun berjumpa orang yang alimnya, orang yang baiknya, yang dapat kurujuk. Lepas tu kena suruh, cuba kau pergi arah satu tempat ni. Tempat itu diaganya, maknanya orang itu begitu ayahnya. Kau dah ada harapan untuk bertaubat ataupun dah diterima taubatmu. Lantas dibunuhnya. Jadi 100 orang. Jadi sudah 100 orang dibunuhnya, maka akhirnya bertanya lagi, adakah siapa-siapa ku jumpa orang alim di negara ini, di daerah ini? Katanya adanya. Cuba kau cuba arah satu tempat itu, diaganya. Bila sudah diaganya, apa yang berlaku? Ditanyanya orang-orang alim itu, adakah aku ada harapan untuk aku bertaubat? Jadi kata orang itu, memang ada. Memang ada. Kita ni ada harapnya, engkau ada harapan untuk bertaubat. Tapi katanya, hendaklah engkau keluar daripada tempat ini. Cantik tu. Yeah. Keluar daripada tempat ini, pergi ke satu tempat, di mana satu tempat itu, yang mana ramai orang yang beriman kepada Allah. Ini menunjukkan kita macam mana hijrah Rasulullah SAW. Macam mana kan di kota Mekah orang ada berapa menerima, di Madinah orang menerima. Jadi akhirnya bila sudah dalam perjalanannya itu tiba-tiba meninggal dunia, mati. Jadi berkelahilah jua kita ni melaikatannya. Dia katanya ia ni masuk neraka, confirm. Sebab kenapa? Sebab ia telah membunuh dan tidak ada melaksanakan satu kebaikan katanya. Tapi dia katanya, indah juga. Ya, dia sudah berniat, dia sudah tujuan untuk kembanunya, berubah, akan bertobat seterusnya. Jadi, datanglah malaikat maut. Malaikat maut telah menjadi hakim. Jadi, sudah dicek-cek rupa-rupanya, ya, walaupun ianya apanya kita ni, indah sempat untuk melaksanakan satu perbuatan yang baiknya, tetapi ia tetap diterima sebab apa? Kerana nawaitunya. Nawaitunya sudah untuk berubah, dengan niat dia untuk berubah dan akhirnya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini menunjukkan arah kita ni dalam sepanjang kehidupan ini kadang-kadang kita ni on off ada waktu kita ni sadar, ada kadang-kadang diampas baru tahu baru kita diingat. Kadang-kadang diberikan motivasi baru kita ni sadar. Ini bagi saya lumrah. Bagi saya lumrah. Sebab kenapa? Sebab dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kadang kita tidak boleh hidup kesorangan, bah. Betul. Sehingga Rasulullah SAW sendiri dalam perjalanan hijrahnya berdangan kan, ada dengan Rasulullah. Siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ataupun taat setia. Jadi di sini, kenapa ada orang gandingan yang ditunjukkan oleh dalam peristiwa hijrah itu? Ada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Rupa-rupanya daripada sana saling memberi sokongan dan dokongan. Ini kita nampak. Jadi daripada sana, apapun dalam kehidupan kita ni, kalau kita dirasa down lah biasanya, aku ni ya Allah, macam mana ni aku ni dah pernah sembahyang, aku ni macam mana. Pernah ada orang beritahu rasanya macam tu. Jadi saya cakap, tidak apa-apa, kita teruskan untuk berubah. Tapi ada orang begitu, aku ni ya Allah sembahyang dah pernah tinggal, baca Quran dah pernah tinggal, tapi maksudnya banyak. Jadi saya cakap, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Sebab selagi mana kita ni masih hidup, selagi mana kita ni masih melalui perjalanan kehidupan ini, selagi mana Allah membuka pintu hati kita ni, maka teruskanlah untuk sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi dengan cara macam mana? Banyakkan istighfar. Banyak Saya terkesan sekali dengan perkongsian Tuan Ustaz sendiri bila mana Tuan Ustaz ada mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap insan dan setiap anak Adam itu memang akan membuat kesalahan. Tapi di antara juga cara-cara mereka yang ingin bertaubat tadi, di antara solusinya yang Tuan sudah kongsikan tadi adalah untuk berpindah tempat. Ada sebenarnya scientific reasonnya ataupun sebab saintifik kenapa untuk kita ni mengubah persekitaran. Satu, untuk mengubah persekitaran. Dua, adalah untuk kita ni memberi perhatian siapa kawan-kawan kita ni. Itu sebenarnya yang dapat saya rumuskan daripada perkongsian Ustaz. Bukan saja kita ni melihat penghijrahan itu adalah berhijrah semata-mata, tapi kita ni ubah environment ataupun kita ni ubah persekitaran kita ni. Dan kita ni
pay attention ataupun perhatikan siapa kawan-kawan yang ada di sekeliling kita ni. Tapi Ustaz, dengan kita ni sebagai kullu bani Adam khata' ni, setiap anak Adam yang khata' yang ada kesalahan ni, bagaimana cara mereka untuk ada harapan? Mudah untuk kita ni cakap jangan berputus asa, masih ada harapan. Tapi bagaimana untuk kita ni menerapkan dalam mindset mereka selagi ada kehidupan, selagi itu ada harapan? Bagaimana tu Ustaz? Okey, macam mana tu ia berbalik kepada individu itu sendiri. Maknanya kepada diri kita ni. Kadang-kadang memang saya pun faham ada di antara masyarakat kadang terasa terasing, tersisihnya kita ni kerana apa? Kerana mereka itu tidak ada sokongan dan dokongan daripada orang-orang sekeliling. Memang betul perubahan daripada sekeliling memberikan impak kepada perubahan, tetapi walau macam mana sekalipun, bagi ini pendapat saya sendiri apabila saya melihat dalam perkara-perkara ini bahawa perubahan tidak akan bermakna kalau tidak diikuti dengan azam. Faiza azam tafattawakkal 'ala Allah. Satu. Kedua, dengan kita ni dengan tulus yang sedalam-dalamnya untuk kita ni kan membuat perubahan ini. Lepas satu lagi, macam mana kita ni kan cuba untuk menjelaskan arah orang ini. Contoh, ada satu klien ini merasakan rasanya macam ada harapan hidup. Ada di antara yang pernah saya lalui, ada yang macam hampir kan membunuh diri. Suicide ni kita ni. Jadi apa yang akan kita disampaikan arahnya? Sebab itu kalimat yang paling penting yang kita disampaikan adalah kalimat yang baik. Mana kalimat yang baik itu kalimat yang mendatangkan kefahaman, membagi harapan. Rajanya kita mengharapkan, bagi harapan. Macam contoh, orang yang disembah, yang kita ni beritahu, kamu ni confirm masuk neraka. Contoh. Tetapi adakah kita ni neraka itu kita ni punya? Bukan. Adakah kita ni boleh menghukumnya? Tidak. Siapa yang menghukumnya? Itu Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada senah dikatakan, sehingga kan masuknya syurga seseorang itu bukan kerana amalannya. Tapi kerana apa? Kerana redha Allah, rahmat Allah. Ini bukan kerana amalan itu. Kadang-kadang itu memanglah amalan memang kita ni buat. Jangan salah diartikan. Memang kita ni membuat. Tetapi kerana perbuatan amalan itu yang diredai oleh Allah menyebabkan seorang itu boleh masuk ke syurga. Tetapi kerana ada di antaranya, ahli abid. Nama yang kita ni saling kadang-kadang kita mendengar namanya Barshisha. Orang alim, orang beramal berpuluh tahun. Tapi kerana apa? Kerana inginnya kan mau lebih daripada orang lain, supaya tu lebihnya kita ni alim lagi, warak lagi, tiba-tiba iblis menyerupai jadi manusia. Menunjukkan dan tinggal di rumah sama Barshisha, menampakkan yang iblis ini dengan seorang yang waraknya, dengan apanya. Sehingga terpegun Barshisha ini, cuma ni hebatnya amalan-amalan bunyinya. Jadi apa dikatakan oleh iblis? Kalau aku kata Barshisha, aku mau belajar caramu, macam mana caramu boleh beramal macam mana ini. Jadi apa yang dibuatnya iblis boleh dengan syarat. Syaratnya apanya? Pertama, hendaklah kau bunuh orang, dia sanggup. Hendaklah kau berzina, dia sanggup. Tapi katanya hendaklah kau minum khamar, arak. Ini bagus. Sebab apanya? Itu dosanya sedikit, yang lain itu dosanya besar. Dari mindsetnya, kerana ungkapan kata. Ini kita lihat, terungkap kata menyebabkan seorang itu terpengaruh. Bila sudah terpengaruh, akhirnya apa yang berlaku? Maka Barshisha ini bermulalah, ini yang paling rendah, maka minum arak. Jadi sebabkan oleh arak itu menyebabkan ia sudah lalai ataupun yang kita ni mabuk, menyebabkan terlihatnya perempuan habis di rogolnya, diperkosanya, lepas itu dibunuhnya. Akhirnya dosa-dosanya tu kan. Akhirnya itulah maksudnya ini menunjukkan kepada kita ni bahawa apabila sudah penghujung kehidupan si Barshisha ini, maka bila dia sudah kena salib, maka iblis lagi datang. Kaum Barshisha, tolong aku, boleh aku tolong aku, tapi engkau mesti mengatakannya, aku ada Tuhanmu. Akhirnya
Apa yang berlaku kepada bersyisyah? Bersyisyah, okey, aku mengakun. Akhirnya mati terus. Mati dalam apa? Mati dalam kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita ni sentiasa meminta kepada Allah, berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ataupun kita berdoa, Allahumma amitsna bil iman wa ahyina bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Kadang-kadang kita terlupa doa yang selalu kita ni baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 elemen yang amat penting, minta kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dan minta dijauhi daripada api neraka. Jadinya di sini secara konklusinya apa yang diutarakan tadi itu, pertama sekali adalah ungkapan bahasa. Ungkapan bahasa itu memberi impak, kadang-kadang dengan kalimat yang simple, yang ringkas, tetapi memerlukan penjelasan. Kadang-kadang kita menyampaikan macam ni dengan ringkas, dah ada harapan. Cuma tu baru dah ada harapan, ataupun giling-giling. Cuma ni orang akan lama semangat. Tapi kalau kita ni insya-Allah, insya-Allah, sedangkan ani lagi cuma ni. Jadi kalau saya selalu begitu macam ni, apa masalah kita, apa yang kita lalui. Yang aku ni macam mana, aku ni macam mana. Cuba kita lihat. Selain daripada kita, ada lagi orang lebih teruk daripada kita. Tapi macam mana? Ujungnya okey kan? Akhirnya ia macam mana? Ia akan berubah. Hidup ini, cuma tu. Kita ni perlu penjelasan. Okey. Satu. Keduanya, itu dari segi ungkapan. Keduanya, macam mana kita ni kan cuba untuk mentackle barang-barang ini dari sudut perbuatan. Adakah hanya kita ni bercakap mulut sahaja, hanya kata-kata sahaja, tanpa ada pergerakan, tanpa ada perbuatan. Sebab itu baginda Rasulullah SAW, apabila berlakunya hijrah, perubahannya akan mengubah memang dari sudut environmentnya, dari sudut kedudukannya, manzarnya ataupun bi'ahnya, suasananya, menyebabkan waktu itu diperintahkan untuk berhijrah. Ini memberikan gambaran arah kita ini. Setiap orang perlu ada berhijrah. Tetapi kita ni terlupa di sana adalah mengatakan orang-orang yang beriman, amanu. Orang yang beriman. Maknanya sebelum kita ni menampai kepada hijrah atau berubah itu, tanamkan kepada kita ni didikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab tu orang yang berani berhijrah itu adalah orang yang sudah percaya kepada Allah. Orang yang imannya telah kuat. Dididik oleh siapa? Dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ni pun juga macam mana kita akan mengarahkan orang ini. Kalau orang Islam, kita tunjukkan bagaimana macam ayat-ayat ataupun kisah-kisah. Tapi kalau orang bukan Islam, kita ni bagi motivasi. Maknanya bis orang ini indah ada masalah. Kenapa? Karena wa'imah sekalipun mereka ini bukan Islam, beragama Islam, tetapi mereka itu tetap sebagai makhluk Allah. Jadinya tadi satu percakapan, kedua perbuatan, ketiga kita doakan. Jarang sama sekali kita ni mendoakan, kecuali mendoakan kehancuran. Betul. Jadi saya amat tertarik tadi Ustaz ada menyebut mengenai dengan, saya sentuh sedikit mengenai dengan environment ataupun persekitaran. Berbeza jika kita ni renung seketika ini dalam masa 3 minit saya Ustaz. Riwayat kita ni sering mendengarkan macam yang dibawakan oleh Yang Mulia Ustaz, riwayat ataupun sejarah-sejarah terdahulu para sahabat-sahabat dan juga sewaktu riwayat Nabi SAW banyak memberi pengajaran pada kita. Tetapi macam mana keadaan kita ni sekarang ni lebih terdedah kepada media-media yang cepatnya sepantas kilat ni kan. Kadang-kadang kita ni ada niat untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri, tetapi banyak godaan-godaan daripada media-media ini. Jadi macam mana tu Ustaz? Mungkin ada sedikit tips. Kalau kita ni melihat di dalam ayat Quran pun mengatakannya afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Maknanya adakah kamu tidak terfikir, memikirkan, adakah kamu tidak tahu. Jadi maknanya di sini bila kita ni melihat benda-benda yang ada di hadapan mata sebenarnya memberikan satu gambaran yang baik pada hidup kita ni sebenarnya. Kalau kita ni itu membuat kepada kebaikan. Jadi di sini berbalik kepada individu. Tidak ada macam contoh gadget yang ada di hadapan mata tidak akan mungkin mempengaruhi dengan sendiri kepada diri kita, melainkan kita ni sendiri yang mencarinya. Jadi disitulah menunjukkan kepada kita ni penggunaan akal manusia itu. Jadi bijak kepada akal. Betul. Jadi maknanya pemilihan itu paling penting untuk kita ni menilai sesuatu benda sama ada itu baik ataupun sebaliknya. Sebab itu sebagai manusia
perbezaan manusia dengan haiwan ini adalah akal. Jadi sebab itu apapun bentuknya kita jangan salahkan dia. Sebab itu Ani memberikan pengajaran terhadap hidup kita ni. Benda yang di hadapan mata kita ni yang ada wujud seringkali dipersalahkan. Walhal bukan itu yang kita persalahkan, yang kita salahkan ada diri kita sendiri. Contoh, berjalan batu di depan mata, dia nampak tapi ditandang. Siapa disalahkan? Disipak. Siapa Tersandungnya. Apa di batu? Batu itu pula salahkan. Sebenarnya bukan batu yang disalahkan. Sebenarnya diri kita ni sendiri. Kita ni lupa akan mengambil apa hikmah di sebaliknya. Sebabnya di sebalik perjalanan yang kita lalui dalam kehidupan terselit 1000 hikmah. Okey, contoh kita ni terlanggar macam tak tersipak kita ni batu itu. Tiba-tiba dia terjadi berjalan. Apa sebabnya? Kadang-kadang kalau kita meneruskan perjalanannya, takut-takut ada bala di hadapan kita. Betul. Jadi karena apa? Karena asbab perbuatan yang kita laksanakan yang sebelumnya. Contoh, mungkin kita sembahyang subuh, mungkin kita bersedekah, mungkin kita berselawat. Asbab-asbab itulah mendorong kepada kita ni untuk dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ada tafsiran ayat ya, boleh jadi kita ni menyukai sesuatu tapi ianya buruk untuk kita ni. Betul. Tapi boleh jadi kita ni tidak menyukai sesuatu tapi ianya baik untuk kita ni. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Ustaz berkesudian mengongsikan berkenaan dengan jangan berputus asa untuk bertaubat. Banyak sekali perkongsian yang telah pun dikongsikan dan insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat ya buat penonton-penonton kita di luar sana. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.